Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada barisan pimpinan Haritan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Pak Siap, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, moga-moga pada pagi ini kita diberikan kesihatan, kelapangan dan juga kekuatan. Kita dapat hadir ke masjid menunaikan solat subuh berjamaah. Dan sebagaimana biasa sebulan sekali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rahmat dan keberkatan serta keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, kita sambung kuliah kita dalam kitab Ayyuhal Walad. Kitab saya, kitab Jawi, muka surat 30. Kalau tuan-tuan, kita masih berada pada nasihat yang ke-15, 8 wasiat Hatim. Kita sampai kepada faedah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darun amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat, dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Surah Az-Zukhruf ayat 30. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Jadi tuan-tuan kasih sekalian, nasihat Syekh Hatim ni, bila mana dia melihat manusia ni, kadang-kadang mempelekeh di antara sama sendiri, memaki, mengumpat dan sebagainya, seolah-olah saling dengki-mendengki. Kadang-kadang kerana harta lah. Dia melihat orang lain hartanya lebih. Dia melihat orang lain mudah untuk dapat harta. Yang dia hari-hari kerja, sehari 16 jam kerja, tuan-tuan, kan? Orang lain dapat harta mudah dapat beli tu, dapat beli ni, maka terletik dalam hati. Orang Jawa kata apa? Basanu. Entah-entah dapat harta tu, entah-entah dapat ni, entah-entah ni. Ada kadang-kadang orang tu kerja malam dia kerja. Dia kata, ini kerja kat mana ni? Kelab malam apa ke? Tu. Sebab apa? Sebab masalah harta. Dia rasa dia kerja siang malam pagi petang pun susah. Orang tu macam biasa je kan, tapi dapat. Ada yang dapat kedudukan, daripada kedudukan dia, pangkat dan sebagainya, ataupun ilmu. Maka dengan sebab itu berlakulah saling maki-maki, mengumpat-mengumpat.
dalam keadaan masing-masing tak puas hati seolah-olah. Sedangkan apa yang Allah bagi, yang dia dapat tu semua Allah yang bagi, tuan-tuan. Apa yang kita dapat Allah yang bagi, ya. Orang tu dapat, itu pun Allah yang bagi, tuan-tuan. Ya, itu hakikatnya begitu. Hakikat begitu. Rezeki masing-masing, tuan-tuan. Ya, rezeki masing-masing. Bahkan ya, kalau dalam satu jabatan tu pun, ya, dalam satu jabatan tu walaupun pangkat sama, tak tentu sama gaji. Kalau guru kan DG, kalau guru DG lah kan, DG 41. Sama-sama 41, ya, tapi tak sama, kan. Mungkin dari sudut beza tahun dan sebagainya. Kan dia ada apa? Ada tahap grade gaji tu. TP tu kan. Ada yang 38, ya. Ada yang 38 baru lantai. Istilahnya gitu kan. Ada 38 dah ceiling lah. Dah sondol dah gaji dia. Contoh. Tak sama, ya. Jadi itu rezeki masing-masing. Kemudian ada juga yang gaji pokok sama tapi dia punya allowance, ya, berbeza-beza. Ada yang allowance sampai 2,000, tuan. Allowance 2,000. Macam bonus juga. Ada yang bonus 300, kan. Persekutuan dulu dapat 500, ya. Negeri 2 bulan gaji, kan. Bila 2 bulan gaji itu nampak banyak, tapi kalau orang yang gaji 1,000 dapat 2,000 je. Yang gaji 10,000 dapat 20,000. Kan? Jadi tak sama. Ya. Jadi hakikatnya apa yang dia dapat tu itu adalah pemberian Allah. Tak sama. Tapi oleh kerana itulah, kerana kita rasa dalam hati rasa tak cukup, ya, dalam hati dia rasa apa? Dia rasa rezeki yang dia dapat tu hasil usaha dia semata-mata. Ya, hasil usaha dia. Maka dia merasakanlah dia kerja banyak, mesti dapat banyak sepatutnya. Ya, rasa timbul taksub. Maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi. Dan semalam saya kuliah di Sungai Buaya, ya, kitab Mustika Hadis dalam bab qadar, ya, apa nama, qada dan qadar. Allah dah tentukan, tuan-tuan, ya, qadar kita, takdir kita ni. Hari ni, tuan-tuan, berapa hari bulan ni? 10 hari bulan. Kan? 10 hari bulan. 10 hari bulan 9, kuliah subuh saya dapat jumpa tuan-tuan ni. Allah tentukan, tuan, sebelum Allah buat langit dan bumi. Dalam hadis sebut. Ketentuan ni, takdir, qada dan qadar ni, ketentuan hari ni, pagi ni kita dapat bertemu ni, tuan-tuan. Allah dah tentukan sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Tuan-tuan. Macam kita lah, kita buat rumah, tuan, kita buat rumah. Ya. Rumah yang kita duduk sekarang ni, tuan, yang ada bilik 3, bilik air 2, biliknya di sebelah sana, sebelah sini, kan? Sebelum beli tanah lagi, ada setengahnya sebelum beli tanah, plan tu dah ada kat kepala dah. Kalau aku buat rumah besok, aku nak buat rumah macam ni. Contoh begitulah. Jadi semua dah ditentukan oleh Allah, tuan. Walaupun semalam, ya, 2 minggu lepas lah, ya, Pak Imam dia sebut, Ustaz, jadual, alhamdulillah, insya-Allah, doa moga-moga sihat boleh sampai, kan. Diingatkan lagi, ya, insya-Allah. Tapi walaupun insya-Allah semalam ke apa belum tentu, tuan. Banyak kes saya. Ya, pagi-pagi ada yang kerainan. Kan? Dah janji dah semalam, insya-Allah tunjuk macam tu lagi. Kan? Sampai masa tak sampai. Itu maknanya semua kata. Yang tak sampai itu pun Allah dah tentukan dah, tuan. Dah tentukan lah. Dia dah tentukan semua. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad. Sejak itu, ya, Syekh Khatim ni dia terus, ya, buang rasa hasad dengki, tuan. Ya, dia tidak pernah hasad akan sesiapa. Mana itu rezeki dah. Sebab tu kita kena pujuk hati kita, tuan. Kan? Hati kita manusia ni yang apa, nafsunya lebih kuat kadang-kadang. Nafsunya yang mengkontrol akal kita kadang-kadang. Sepatutnya akal yang kontrol nafsu. Tapi kadang-kadang sebalik. Jadi kita kena didik hati kita, tuan. Kena didik. Orang tu dapat itu memang rezeki dia, ya, memang dah ketentuan Allah. Pujuk, tuan, pujuk.
Jangan kita api-apikan, memang tak patutlah aku kerja. Jadi itu nanti kita tak tenang. Ya tak tenang. Maka ya Syekh Khatim ni tuan-tuan, bila tengok keadaan tu dan dia baca ayat Quran ni, maka selepas itu dia tidak pernah hasad akan sesiapa. Dan aku merasa puas hati. Bila dia tak ada hasad tuan, dia puas hati. Maka di sana ada Allah akan datangkan satu sifat. Apa dia? Qanaah. Memada. Cukuplah, ya. Dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita balikkan kepada Allah tuan-tuan, maka di sana ya Allah dengan sifat sempurna dia, ya, sifat kamaliat dia, maka Allah tidak akan buat sesuatu yang tak baik, yang salah. Cuma kita je, perasaan kita, ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ya, apa yang kita ada memang padan dengan kita, ya, memang padan dengan kita. Kita kata kalau kaya tu senang, belum tentu. Kan? Jadi Allah berikan kita kat ni, memang Allah tahu kemampuan kita. Macam kalau kita ada kereta, kita tahu, ya, kita bawa kereta. Walaupun bila orang bawa pinjam kereta kita, kenapa kata ayat dia? Kenapa ni? Kenapa? Tak rasa apa pun aku. Ya, sebab apa kita dah itu bagaimana kita kan, kita dah tahu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ya, harta pangkat ni tuan-tuan, ya, bukan penentu kepada kebahagiaan. Harta dan pangkat ni bukan penentu kita masuk syurga ataupun tidak. Ya, dalam faedah yang ke berapa, yang sebelum ni, kan, nilaian Allah terhadap kita bukan nilaian harta benda, tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang pertemuan yang lepas. Maka apa yang kita nak sampai dengki, ya, sampai kita rasa tak puas hati, dan ya, dengan bila kita merungut dengan apa yang kita ada, seolah kita tak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata tak redha, tuan. Tak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang kita ada, ya, kita jadikan yang ada pada kita ni tuan-tuan untuk dapat redha. Ya, orang kata ada harta sikit, ya, gunakan harta itu untuk sebaik-baiknya. Ramai orang yang harta banyak, tapi kalau dia berpoya-poya, ya, dengan harta itu dia melakukan dosa yang kadang-kadang orang lain tak mampu nak buat dosa tu, tapi oleh kerana duit banyak dia buat dosa tu. Kan? Orang kaya biasanya di antaranya lah, ya, kebiasaan orang kaya, mungkin dia menekan orang lain. Ya, dia menekan orang lain sebab dia ada harta, ada duit. Kau tak ada, aku tak bayar. Kau tak nak, aku tak bayar. Contoh gitulah. Ya, jadi harta dan pangkat yang kita ada ataupun sebagainya, ya, itulah tuan-tuan orang kata modal untuk kita. Modal untuk kita. Dan berapa ramai orang yang, ya, berniaga hanya burger je, tapi dia boleh hidup cantik. Bukan mesti yang ada kilang besar aja, tuan-tuan. Kan istilah gitulah. Ada orang modal kecil tapi dia boleh hidup. Apa yang dia nak semua ada, ya, kereta ada, cuma kereta dia bukanlah Lamborghini Lamborghini. Ada semalam sembang-sembang, tuan. Ada orang tu beli apa? Mustang ke Mustang? Beli Mustang tuan. Ayat dia apa? Ala kereta tunggu Medang. Harganya berapa harganya? Dia sembang dengan saya, dia tukar exhaust 8,000. Dia tukar exhaust, katanya bunyinya tak sedap lah. Tukar exhaust 8,000. Ayatnya kereta untuk pergi Medang. Tu macam mana agak duit dia tu. Tapi saya pergi rumah dia, memanglah rumah dia tu lebih kurang rumah saya je. Tapi keretanya Mustang lah. Itu tak tahu lah, rumah dia mungkin ada lain kan. Rumah saya itulah satu-satunya rumah saya. Ada orang rumah tu yang dia duduk tu, itu untuk dia duduk, ya, yang lain tu banyak kan. Tapi kereta dia beli kereta Mustang tu. Mustang ke Mustang. Anak saya marah, bukan Mustang lah ya. Apa? Mustang kata. Tak tahulah Mustang ke Mustang. Musang. Dia kata dia beli tu untuk Medang. Untuk Medang. Ya. Lepas tu dia beli kereta apa? Jeep. Ada seorang tu, ada kawan lain beli Jeep. Kereta mancing. Bukan Jeep tu, JEEP tu.
Tu harga berapa tak tu? Pak Nazir tahu lah tu. Kereta mancing. Tu. Kan? Tapi kalau kita taklah kata yang itu tak cantik, tapi kalau misalnya ya orang ada kereta kancil yang digunakan setiap waktu ke masjid, kan? Yang pergi menziarahi adik-beradik apa semua, keluarga dengan cantik dengan ziarah, dibandingkan dengan jeep yang untuk mancing, ya, adik-beradik tak diambil peduli, orang galpo, adik-beradik kadang ya, ada di kampung tuan satu, apa nama adiknya tu jutawan kan. Nak kata duit banyak tak banyak tuan-tuan, beli kebun 4 ekar boleh cash. Beli kebun 4 ekar boleh cash. Orang kampung tu. Tapi kakaknya asnaf. Maknanya punyalah sangking. Nak duit banyak tak banyak tuan, beli kebun 4 ekar cash tuan. Orang lain dengar nak beli berapa? Seekar 300 katanya. Tak ada kurang ke? Dia dengar tuan-tuan, dia celok aja. Ada dol pira? 300. Saya bayar 200.5. Malam ni aku bayar 100, baki kita settlekan tukar nama, kita bayar. Engkau kalau orang tu beli, dia baru nak submit loan, belum tentu 3 bulan lulus, 6 bulan lulus. Mana nak 200.5, malam ni 100.000. Goyang tuan. Bolehlah, tapi janganlah bagi 100.000, nanti aku tak boleh tidur. Habis kau nak berapa? 10.000. 10.000 kan? Besok lusa masuk lagi. Tukar nama, berapa tukar nama? Biasa berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Sebulan settle 250. Yang tadi 300.000, beza 50.000. 3-4 bulan belum tentu. Kalau lulus, jalan, tak lulus, cari. Style dia beli style macam tu kan. Sebab tu kalau dengar je orang nak jual tanah, kena kat dia lah. Punya. Tapi kakaknya asnaf. Ya. Jadi tuan-tuan, harta ni kalau kita tengok, kita gunakan tuan-tuan. Kita tengok, kita gunakan. Sebab tu maknanya Allah Ta'ala rezeki. Yang apa yang kita ada, yang Allah bagi ni tuan, ujian. Ya, ujian. Allah bagi sikit pun ujian kan. Allah bagi banyak pun ujian. Itu yang kata duit itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlukan duit. Itu yang tak ada duit pun pening, banyak duit pun pening. Jadi macam mana kita nak uruskan. Sebab tu tuan-tuan, apa-apa juga tuan-tuan, kita kena pergantungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bila kita duit sikit pun tenang, duit banyak lagi tenang. Habis tu. Itu. Faedah yang kelima ni, maknanya nasihat daripada Syekh Khatim ni. Sebab tu kesimpulannya, jangan kita dengki. Memang itulah rezeki kita. Jadi kita gunakan sebaiknya. Allah tak tanya kenapa engkau derma RM1. Kenapa engkau derma RM1? Tak tanya tuan-tuan. Dia tanya apa engkau gunakan dengan harta yang kau ada. Kemudian faedah yang keenam, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan. Ustaz bergaduh dengan ustaz, ahli politik bergaduh dengan ahli politik, orang jual burger bergaduh dengan orang jual burger, kan, orang jual nasi lemak jual nasi lemak. Kenapa kau meniaga sini? Aku dah meniaga sini 3 tahun. Kalau kau nak meniaga sini, buatlah jual lain. Kata dia, kan. Kita orang tu jual nasi lemak, tengok-tengok dia jual nasi lemak situ. Memanglah rezeki daripada Allah SWT masing-masing, tapi patut-patutlah kata. Gitu. Kita nak meniaga pun bukan meniaga je tuan-tuan, kena tengoklah. Kena tengok. Itu orang marah tu. Jadi bergaduh tuan-tuan, bergaduh. Kan ada dalam apa Facebook kan, yang dirakam dalam TikTok apa semua. Jadi semua orang bermusuh-musuhan. Sebab apa? Kerana ada suatu tujuan. Sebab ada suatu tujuan, mesti ada tujuan. Tak kira siapa. Orang politik ke, orang ahli agama. Orang ahli agama pun gaduh. Mana tak gaduh tuan-tuan? Kan? Tahu-tahu
kita dah tak dipanggil. Ini ada ni cerita. Tak dipanggil. Kan? Kenapa masjid tu tak panggil aku lah? Bila kita tanya, jadual saya Ustaz ni. Tak apa Ustaz, kita ada program lah. Rupanya orang lain masukkan. Gaduh tuan. Ada. Ada gaduh. Kita tahulah pasal kita pun pernah jadi nazir. 13 tahun kan, bukannya ni kan. Ada yang tanya. Saya pun pernah. Ustaz, kenapa Ustaz bayar dengan orang? Ustaz tu banyak ni, kenapa bayar aku banyak ni? Ikut suka aku lah. Kalau nak gurau kan. Ikut suka aku lah nak bayar berapa kan. Dia boleh bertikai. Kenapa Ustaz tu banyak tu, aku banyak ni? Ada tuan-tuan. Di WhatsApp. Ialah kita nak bagi, kita bukannya bagi gaji, bagi apa kan, kita sebagai kadang ustaz ni kita panggil daripada jauh kan, lepas tu ustaz ni kadang-kadang sekali-sekali je kan, yang ni memang tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan lain lah tuan, lain. Kita pun jadi nazir ngajar kat masjid sendiri tak sama orang lain tuan. Orang lain misalnya 200, 150, kita RM50 ya. Kan? Pak Nazir RM50. Kan? RM50 ya. Ngajar tempat sendiri. Jadi kalau faham, ada macam tu nak cerita tu ada. Jadi mana ada tujuan, itu yang jadi bermusuhan. Atau suatu sebab. Mungkin sebab lah. Kullu say'in sababa, tiada sesuatu mesti ada sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala. Maka Syekh Hatim ni dibaca. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Surah Fatir ayat yang ke-6. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Musuh kita tuan-tuan syaitan. Bukannya kawan tu, bukannya orang, bukan manusia kan. Musuh kita ni syaitan. Allah Ta'ala kata apa? Kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Kita ni dah salah. Mana salah? Yang musuh kita buat kawan, yang kawan kita musuhi. Itu masalah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal musuh. Sedangkan musuh kita syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, saya tengok dalam satu kitab. Dia nak menggoda manusia ni tuan, dia ada 8 step. Pagi ni saya sebut 4 je. Nanti kalau ada masa besok kita sebut 4. Yang pertama tuan disebut sebagai tazyin. Tazyin, yakni syaitan tu dia akan menghiasi suatu perkara itu, perkara yang jahat ni. Syaitan ni memang kerjanya untuk nak jauhkan kita dengan Allah. Maka dia buatkan suatu itu seolah-olah baik, dia hiasi. Ada orang kata apa? Dia tak tutup aurat ni. Contohnya, aku tak tutup aurat pun hati aku baik. Boleh pula gitu. Yang tak tutup aurat, engkau bermusuh dengan Allah, tuan. Ayat kasarnya musuh Allah dengan Allah. Sebab Allah suruh tutup, kita tak nak. Musuhlah tu. Tapi kita kata hati kita baik. Yang hati baik tu siapa cakap? Kan? Dia sendiri cakap, aku hati baik. Setan buat. Setan. Kadang-kadang kita kata kita nak pergi masjid, kan? Nak pergi masjid. Kebetulan hujan pula tu. Hujan, tak apalah. Semalam pun dah pergi. Seolah-olah alasan tu tak salah. Seolah-olah. Tu setan, tu kerja setan. Seolah-olah alasan tu tak salah. Samalah juga, tuan. Tak pergi masjid kenapa? Kerja. Jadi seolah kalau jawapan kerja tu itu satu jawapan yang paling kuat lah. Tapi takkanlah sampai seminggu pun tak sempat pergi masjid satu waktu. Takkan kerja siang malam pagi petang. Kau kerja balik pukul apa? Saya Ustaz balik sampai rumah pukul 8. Pergi pukul 5. Kan? Tak singgah ke masjid mana-mana. Mana sempat susah nak singgah. Singgah pun tak sempat ni. Melampau kan. Sebab tu saya teringat dulu. Saya waktu belajar dekat Jeram dulu. Ustaz Nasuhah. Dia pernah kuliah tuan. Di mana tuan dia kuliah? Di Balai Polis Kelang tu. Bahagian trafik.
Ya. Jadi waktu dia mengajar tu ada yang tanya bab sembahyang lah, dia tanya, Ustaz, waktu tengah hari tu biasa Ustaz, waktu puncak ni saya ada kat bulatan Simpang 5. Sekarang orang tak kenal Simpang 5 kan, Simpang 5 tu sekarang dah jalan begitu datang. Jadi waktu itu saya jaga jalan Ustaz, Zuhur tu lama kat situ, jadi kadang-kadang tak sempat. Yang pertama Ustaz cakap Zuhur tu mula pukul berapa, akhir waktu Zuhur pukul berapa. Mana ada jaga trafik satu tempat macam itu sampai 4 jam tuan-tuan. Kan? Takkan masuk pukul 1:30 contoh, Zuhur 1:30 sampai pukul 4:30 dekat situ je. Patut-patutlah kalau nak buat alasan pun. Lepas tu kedua ditanya, kalau masa jaga tu agak-agak masa jaga tiba-tiba nak terberak, macam mana? Kan satu soalan Ustaz tu. Dia nak bergurau tapi cerdik juga kan. Waktu tu nak terberak, apa Ustaz, kita ada walkie-talkie tu, kita calling kawan suruh ganti. Kenapa nak sembahyang tak buat macam tu? Sembahyang bukan lama sangat, 5 minit Ustaz, nanti nak pergi masjid jauh, apa pergi masjid, sembahyanglah kat tepi jalan tu kan. Sembahyang kat mana-mana boleh. Itu kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kita biasa macam tu tuan. Bila hal dunia tuan, kita punya kreatif lah, Allahu Akbar, kreatif tuan. Tapi tang ibadat ni kadang tu kata kreatif buat helah. Sebab tu kadang-kadang tuan kita agak-agak kalau kita buat hujah tu, besok di akhirat Allah terima. Agak kita kena buat macam tu. Kalau hati kita buat hujan tuan kan, hujan tak pergilah, semalam dah pergi contoh kan. Tak pergilah, kereta baru basuh. Kita tanya lagi tuan-tuan, tanya lagi. Sebab itu syaitan tu, bisikkan syaitan tu. Kita tanya lagi, agak-agak kalau hujah ni depan Allah besok lepas tak? Kita kelawan. Itu sebab itu ada syaitannya. Itu bisikan syaitan. Itu syaitan punya strategi yang pertama. Yang kedua disebut sebagai taibis, iaitu menipu. Syaitan menipu. Syaitan cuba menipu pemikiran manusia dengan meyakinkan bahawa larangan itu sebenarnya dibolehkan. Contohnya riba kan, riba dilarang kan. Kita ni riba ni haram, tapi kan darurat. Dari sebab darurat kan. Kalau tak ambil riba ni sampai bila kita tak boleh ada? Sebab tu kita terpaksa beli, terpaksa. Yang kata terpaksa tu siapa? Kita ke ulama? Kan? Dalam kitab kata macam mana? Kadang kita kata Allah, ini darurat. Sikit-sikit darurat. Itu syaitan. Dia buat kita ni benda tu daripada hati. Lebih-lebih lagi yang merasa dalam hati tu orang yang jahil. Mengaji pun tak, berjemaah pun tak. Tiba-tiba dialah yang membawa, orang kata yang memfatwakan untuk diri dia sendiri. Ni itu kerja syaitan tu. Macam tadilah benda yang haram dia kata boleh, tutup aurat ni boleh, yang penting hati mau baik. Banyak guys. Ataupun kata riba ni antara aku dengan Allah je. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Besok dah nak mati, besok kita macam tahu je nak mati. Semalam tuan-tuan saya dapat berita sahabat saya, sahabat saya sama-sama guru besar pergi umrah, meninggal kat Mekah. Siapa tahu? Tengok gambar, ditunjukkan gambar masa tengah lepas dari tawaf tu, dia ambil gambar tu, sihat lagi tu. Nak kata tahu kan, mati tu macam kita tahu besok nak mati, besok taubatlah. Yang ketiga disebut sebagai taswif, menghasut orang supaya menunda untuk bertaubat. Ini kerja syaitan. Macam tadi lah, muda lagi, sihat lagi. Kadang-kadang kita kata apa, sakit perut jauh daripada nyawa, kata macam tahu nyawa kat mana. Kan? Jauh lagi daripada nyawa, kata dia. Yang dia tahu ingatkan nyawa kat leher, kan? Pasal nampak ayam mati kena sembelih. Dia tak tahu ada orang mati kena sembelih. Ada jarang-jarang lah. Kan?
Dia boleh kata sakit perut jauh daripada nyawa, kata dia. Itu maknanya syaitan tu kerjanya. Itu yang kadang-kadang umur dah 40, 50, Allah Akbar, kita dengar pun tak sampai hati. Kau tak ada perasaan ke? Kadang-kadang dengan tak sembahyang, dengan tak apa semua. Ada ni. Kalau nak tahu tuan-tuan, sembang tu, kita kalau sembang dengan orang tuan-tuan, jangan kita kontra. Kita follow je dia. Baru dia sembang dengan orang yang suka mancing. Ramai orang suka mancing, tapi yang dia ni pelik sikit tu. Saya tengok dia punya kesungguhan, dia pergi tu tuan bawa mata kail tu 10 ada. Jadi kita sembang tanya berapa lama. Daripada dia kata zaman muda macam apa waktu masa zaman sekolah tu pun dah mancing. Tanya. Lepas tu kita tanyalah, apa waktu kalau kat sana nak ada tempat sembahyang ke? Mana ada Ustaz? Sama gitu. Lama-lama kita habis nak sembahyang lah. Qada je lah Ustaz. Kata. Ayat dia, qada je lah. Bila dah sampai rumah qada tak? Allah Ustaz dah sampai rumah penat tak qada lah. Ayat dia pandai tu kan. Qada lah kan. Qada tu seolah-olah macam balik nanti terus sembahyang. Macam hebat jugalah kan. Lepas tu kita tanyalah, kalau dah balik tu dah penat, sempat qada? Mana sempat Ustaz, dah penat. Tak qada. Mak ni tuan-tuan, daripada zaman dia muda-muda tu sampai tua ni tuan-tuan. Sampai nak orang kata umur 40 lebih ni umur dia. Macam itulah kerja dia. Cuba bayangkan tuan. Duduk sekampung dengan kita tahulah. Kan, Korea dia mana kita tanya. Saya tanya tuan-tuan, saya tanya Pak Imam apa kat surau tu. Biasa nampak tak dia ni? Tak, mana ada Ustaz. Itu yang dia ni Ustaz, jiran dia mati pun dia tak pergi. Sampai tahap tu. Macam mana hidup dia agak-agak tuan, nak fikir. Tu maknanya syaitan punya apa hasutan tu dinggihkan aje lah tu. Kan? Allahu Akbar. Yang keempat, tahwin, yakni meremeh-remehkan dosa. Dosa kecil, dosa besar pun Allah Ta'ala pun Maha Pengampun, boleh Allah ampunkan nanti. Kita dosa macam mana pun kita mohon ampun, Allah ampunkan. Ni meremeh-remehkan. Ni syaitan tu, kerja syaitan. Ni yang banyak kita 4 perkara tu yang banyak kita jatuh kalah ni. Tapi kita tengok orang, kita bergaduh dengan orang lah, apalah. Kita musuhi orang. Sedangkan musuh kita ni, kita tak ambil peduli. Maka Imam Hatim kata, maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan sesiapa selain daripada syaitan. Dengan manusia yang walaupun mungkin kita tak sependapat dengan dia, walaupun kalau bercakap kita tak. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana kita, kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, di akhir bab akhir tu ada bab adab berkawan. Kita berkawan tuan-tuan, jangan bercanggah tuan. Bila kita sembang tu maknanya kita tak bertemu, macam tak betul, dah berhenti. Tuan-tuan, jangan kita sampai bercanggah, sebab besok dia tak nak jumpa kita. Kan? Kalau dah bergaduh, tak nak jumpa kita tuan. Bila tak jumpa kita, itu di antara orang yang memutuskan silaturahim. Memutus silaturahim tu haram. Sebelum ni boleh medang sama. Bila kita bercanggah fikir, besok dah tak nak medang kita. Jangan tuan. Lebih baik kita diam. Itu yang keenam. Kemudian nasihat Imam Hatim lagi, yang ketujuh, sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Dalam bab cari makan ni sungguh-sungguh tuan. 7 suku dah. Sikit-sikit dah terbaca lah. Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan penuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Dia bersungguhnya tuan-tuan, dengan overtime, dengan apa, ada yang kerja dalam satu masa 3 majikan. Dalam satu masa macam-macam. Ada yang 2 minggu tak jumpa anak isteri, punya bersungguh tuan-tuan dia kerja.
Ya, 2 minggu tak ada jumpa anak isteri, ada yang sebulan, ya, 2-3 kali je. Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang subahat dan yang haram. Tak kira, yang haram pun dia, orang kata mujur lalu melintang telan. Yang subahat pun tak kira lah. Ia terpaksa menjual harga dirinya. Maknanya dia kadang-kadang sampai yang haram pun dia buat, kan. Kita ni manusia ada akal, tuan. Kalau binatang tu lain, tuan. Dia tengah makan-makan diserampang, dibaling. Sebab apa? Makan tanaman kita. Itu binatang, tuan. Sebab tu kalau binatang makan tu, yang kita marah siapa? Tuan dia lah. Bodoh punya tokek lembunya gitu. Kita tak marah lembu tu. Kalau kita marah lembu, kita sama dengan lembu. Kan? Tapi bila orang, tuan-tuan, cari makan, cari duit macam lembu, tak kira halal haram, macam lembu tu, maknanya telah meletakkan harga diri dia. Kita ni nak ambil orang punya tu kena tanya, tuan, sebab Allah bagi kita mulut untuk bercakap. Boleh ke saya ambil ni? Lembu tak boleh, tuan. Kita nak ambil orang punya pun minta izin. Kita nak lalu pun minta lalu, tumpang lalu. Nak bercakap pun suruh tunggu kawan tu bercakap, kita diam. Lepas tu baru kita bercakap. Itu kita punya harga diri. Kita manusia ada akal, tuan. Tiba-tiba bila kita cari duit dan sebagainya, sanggup kita meletakkan, menjual harga diri. Dan air muka sampai rasa tak malu. Tak malu, kan. Jiran buat kenduri kahwin, tuan-tuan, dia kerja juga. Kalau jiran meninggal pun dia kerja. Yang mati biar mati, yang kerja tetap teruskan kehidupan. Mantap falsafah dia, tuan-tuan. Ini saya jumpa semua tuan ni. Ini pengalaman jadi nazir. Saya mungkin dah cerita satu hari, tuan. Tempat meninggal tu, jadi saya datang awal sikit lah. Kita nak medang, lepas tu kita nak singgah tempat tu. Kita medang tu, anak dia ada kat situ. Anak sulung pula tu, laki-laki tengah ngeteh. Lepas tu kita medang tu cepatlah sikit, kan, pasal anak-anak dia steady lambat. Lepas tu kita dah bayar apa semua. Kok asyik nangkin ni? Kenapa dekat sini? Tak apa, Ustaz, yang mati dah mati biar matilah. Yang hidup, Ustaz, nak meneruskan hidup. Ngeteh tetap ngeteh. Ini cerita. Ini bukan lakonan, ini cerita betul-betul. Kalau anak saya kata alif lam ha. Nak kata cerita betul. Saya sendiri tanya tu. Kok ada dekat sini lagi? Kan orang dan layak ni. Ayat dia tu, yang mati dia dah mati, kan, nak buat apa? Yang hidup kena teruskan kehidupan. Ngeteh tetap ngeteh. Macam nanti tak boleh, ataupun nak ngeteh pun ngeteh, cepatlah pergi, kan. Ini dia selamba macam biasa. Ngelenteng, 3 lenteng juga. Datang ngelenteng, tengah medang ngelenteng, habis medang ngelenteng lagi, baru balik. Itu masalah. Ya. Maka aku memikirkan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada daripada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang melata tu maknanya yang apa? Macam ular tu, ataupun yang ada kat dunia ni, kat muka bumi ni, semuanya rezeki dah ditentukan dah. Kita pun rezeki dah tentukan, tuan-tuan. Cuma kenapa kita kerja? Sebab syariat kita menyuruh kita kerja, tuan-tuan. Tapi hakikatnya rezeki dah ditentukan. Syariat maknanya agama menyuruh kita kerja. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berusaha. Tapi bukan usaha itu yang menentukan berapa banyak yang kita dapat. Jadi kita suruh kerja je, suruh usaha. Bukan suruh usaha sampai kita tinggal perintah Allah. Bukan suruh kita kerja sampai kita putuskan hubungan silaturahim. Bukan suruh kita kerja sampai kita tak ambil peduli sekeliling kita. Bukan, suruh kerja je. Sebab tu patut-patutlah kerja. Malam suruh rehat, pagi kerja. Sebab tu orang yang kerja, kan, mungkin kadang-kadang duit banyak, tapi dari sudut keberkatan tak ada.
Ada orang gaji banyak apa semua, tapi ya anak isteri semua tak. Ya tak tentu. Itu banyak berlaku. Maka aku pun mengetahui bahawa rezekiku di tangan Allah. Rezeki dah ada dalam Allah dah tentukan dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Ini Syekh Hatim ni. Orang wali macam itulah. Tapi kita kerjalah tuan-tuan. Ya kita kerja. Jadi kalau kita kerja 8 jam tu kerja 8 jam. Yang lain untuk ibadat. Mudah-mudahan dengan ibadat kita, dengan kita ada kesempatan untuk berjamaah, ada kesempatan untuk mengaji, ada kesempatan untuk kita bersedekah dengan duit rezeki yang kita dapat, itu Allah akan tambahkan. Kan? Wala in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti Allah Taala akan tambahkan rezeki. Kita bersyukur dengan kita ada tu. Tanda kita syukur tu ada 4 pula. Tu kita sambungkan datang. Kan? Alamat orang kata siapa yang bersyukur ni ada 4 disebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Bila kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan. Wallahu alam, setakat itu untuk pagi ini. Ya, ada satu lagi kita akan bincang untuk pertemuan akan datang. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini dapat memberi manfaat yang banyak untuk diri saya dan tuan-tuan, dalam kita mencari redha Allah, dalam kita mencari rahmat dan keberkatan daripada kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.